Hello guys, selamat datang ke channel Faizuf. Nama aku Faizuf, obviously. So, semalam kan aku check portfolio Bitcoin aku and korang tahu tak apa yang jadi? Okay? Portfolio Bitcoin aku dah naik RM2,000 dalam masa 2 hari. And that's crazy. Okay? Aku tak tahu macam mana apa korang fikir. Tapi untuk portfolio pelaburan naik dalam masa 2 hari sebanyak RM2,000 bagi aku sangat-sangatlah gila. So aku buat check and aku jumpa beberapa sebab lah kenapa harga Bitcoin tiba-tiba naik jadi kau-kau. Tapi aku terkejut pun aku tak adalah terkejut sangat. Sebabnya memang benda ni memang dah diramal berlaku. And sekarang kita berada dalam fasa di mana Bitcoin akan masuk ke dalam market bull run. So hari ni kita akan go through lah semua benda ni. Dan kita akan tengok juga sama ada momentum ni boleh pergi lagi ke tak, supaya korang boleh invest and tak miss out in case kalau Bitcoin naik harga lagi. Alright, so let's go. Tapi macam biasa, sebelum aku teruskan, aku kena explain dulu apa tu Bitcoin. Sebab ada sebahagian daripada kita tak tahu apa tu Bitcoin kan. Tapi untuk seasoned investor yang tengok ni, korang of course boleh refresh minda korang tentang apa tu Bitcoin. And maybe korang boleh belajar sesuatu yang baru tentang Bitcoin. So untuk yang tak tahu apa tu Bitcoin, Bitcoin adalah macam emas. Dia adalah aset tapi dia dalam bentuk digital. Meaning dia ada dalam internet sahaja. Kenapa aku samakan Bitcoin dengan emas padahal dua benda ni memang terang beza? Sebabnya dia ada beberapa persamaan. Salah satu daripadanya, dua-dua benda ni ada dalam jumlah yang terhad. Emas mahal, of course kita tahu sebab dia bernilai dan dia sangat terhad kan. Sama macam Bitcoin, sebab Bitcoin telah diprogram untuk ada amount yang terhad sebanyak 21 juta saja. Lepas tu, macam kita tahu, bila supply dia dah berkurang atau supply dia dah stop, okay, and demand dia semakin naik, of course, harga Bitcoin akan menaik. Persamaan kedua antara emas dengan Bitcoin adalah dua-duanya adalah satu aset yang decentralized. Decentralized ni maknanya tak ada kerajaan atau negara yang kawal harga dua benda ni. Okay, tak ada orang kawal emas dan tak ada orang kawal harga Bitcoin. Kecuali whale, tapi itu benda lain. Okay? Yang bagusnya bila aset ni decentralized, dia tak akan affect kalau mata wang sesuatu negara tu jatuh. Contohnya kalau yen jatuh kan, okay? Takkanlah emas jatuh juga. Tak logik kan? Sebab itulah dipanggil decentralized. Sama juga macam Bitcoin. And finally, dua-dua aset ni adalah aset yang fungible. Fungible ni meaning kita boleh tukar dia untuk benda lain. Basically, kita boleh guna dia untuk beli barang sajalah. So, persamaan ni lah yang menyebabkan aku cakap yang Bitcoin ni adalah emas digital. Tapi tak macam tu pun. Now kita dah tahu apa tu Bitcoin. Sekarang kita akan tengok pula kenapa harga Bitcoin tiba-tiba naik mendadak selama 2-3 hari ni. And kita tengok sama ada momentum ni boleh diteruskan untuk korang melabur ke tak. Untuk refresher dekat korang, setakat ni Bitcoin dah naik sebanyak 108% dari bulan Januari sehinggalah bulan Oktober. Okay, 108% ni basically kalau korang letak RM10,000 pada bulan Januari lepas, sekarang korang dah ada RM20,800. Basically lebih daripada double. Mostly kenaikan ni berpunca daripada dua sebab. Sebab pertama, tapi bukanlah penentu dia, adalah Bitcoin ni nak masuk kepada fasa halving yang berlaku setiap 4 tahun. Kalau korang tak tahu, halving ni adalah di mana jumlah Bitcoin yang di-reward kepada miner berkurang kepada separuh. Contohnya, dulu kalau kau mining Bitcoin pada awal-awal masa Bitcoin diperkenalkan, kau akan dapat 50 Bitcoin sebagai reward. Tapi 4 tahun kemudian, korang akan dapat 25 Bitcoin sahaja. Lepas tu 4 tahun lagi, kau akan dapat 12.5. Lepas tu 6.25. And finally, tahun depan, kau akan dapat 3.125 saja. So, bila reward Bitcoin berkurang, maknanya inflow Bitcoin yang baru masuk dalam market akan berkurang. And steadily, dia punya supply pun akan semakin stalemate. So, bila supply dia macam naik sikit saja tapi demand dia semakin bertambah, of course harga dia akan naik. Logik kan? Jadi walaupun halving ni orang cakap sebagai penggerak harga Bitcoin, which is dia memang penggerak, tapi aku tak rasa dia sebagai faktor utama kenapa Bitcoin naik harga tahun ni. Sebabnya faktor yang lagi besar wujud, iaitu Bitcoin ETF yang diperkenalkan oleh BlackRock. So dalam video lepas aku ada explain pasal benda ni, yang mana BlackRock iaitu company finance yang besar lagi daripada Bitcoin nak perkenalkan ETF untuk Bitcoin. Tapi benda tu masih lagi dalam processing. So kita kena tunggu sama ada dia lulus atau tak, barulah kita boleh nampak impact dia yang sebenar. Tapi walaupun dia perkenalkan ETF, Bitcoin hanya naik dalam 25,000 ke 30,000 untuk tahun ni. Dia tak pernah capai lagi lebih daripada 30,000 walaupun ETF tu
telah masuk kepada pending. Tapi beberapa hari lepas barrier ni telah dipecahkan sampai harga Bitcoin capai 35,000 USD per Bitcoin. Sebab apa? Okey, ini yang aku nak bincangkan hari ni. Sebabnya berkait juga dengan ETF Bitcoin tadi. So, kalau korang tak tahu, bila ETF nak diperkenalkan atau saham nak diperkenalkan ke dalam market, dia akan masuk ke dalam satu website, nama dia DTCC website untuk clearing dulu. Jadi ETF Bitcoin daripada BlackRock, nama dia IBTC ni, walaupun tak diluluskan lagi, dia tiba-tiba telah muncul dalam website DTCC. And bila investor-investor Bitcoin nampak benda ni, dia create hype baru kepada ETF Bitcoin ni, and seterusnya melonjakkan lagi lah harga Bitcoin. Sebab orang ingat ETF Bitcoin ni telah diluluskan, tapi sebenarnya tak pun. Tapi still hype itu wujud, and harga Bitcoin pecah barrier 30,000, and dalam 2 hari saja dia dah jadi 35,000. And then news ni pula dicampur dengan pengumuman daripada BlackRock yang mana dia cakap dia tengah cari seed funding untuk Bitcoin punya ETF kalau dia dilancarkan nanti. So of course lah harga Bitcoin akan naik bila dana-dana baru masuk kan. So that is the sentiment sekarang lah tentang Bitcoin, yang mana orang rasa positif lah kepada ETF Bitcoin ni. Sebenarnya aku pun rasa positif, and honestly aku rasa kalau momentum ni boleh berterusan and dia boleh go lagi, Bitcoin boleh capai all time high yang baru. By the way, kalau korang tak tahu, masa Bitcoin all time high dulu, dalam 2 tahun lepas macam tu, tak silap aku, November 2021, harga untuk satu Bitcoin adalah 68,000 USD. 68,000 tau, satu. And sekarang harga dia dah jadi 34,000 USD. So kalau nak compare dengan masa all time dulu, kalau korang beli sekarang, korang dah dapat 50% diskaun. Okay? 50% diskaun, 34,000 USD. Jadi kalau kau beli Bitcoin sekarang pada paras harga 34,000, bila dia naik nanti kepada all time high balik dia 68,000, kau akan untung 100% atau sekali ganda. Contohnya kalau kau invest RM1,000, dia akan jadi RM2,000. Kalau kau invest RM5,000, dia akan jadi RM10,000. And kalau RM10,000, kau akan dapat RM20,000. Tu kalau dia pergi ke harga all time high yang lama. Biasanya Bitcoin bila dia masuk fasa buran, and biasanya benda ni berlaku masa lepas halving, dia akan melepasi harga all time high yang lama and pergi lebih lagi. So mungkin korang akan untung lebih daripada 100% lah. Mungkin dapat 200%, 150%, kita tak tahu. Kita hanya boleh tengok saja bila Bitcoin berlaku buran nanti. And benda ni dijangka lepas halving, iaitu lebih kurang 190 hari lagi. Tapi untuk pendapat aku sendiri, aku rasa this is the perfect time lah untuk korang beli Bitcoin. Sebabnya dia berada dalam harga 50% diskaun daripada all time high yang lepas, which is the perfect, orang cakap the perfect percentage yang kau boleh beli sekarang. Okay? So, kat mana nak beli Bitcoin? Honestly, aku dapat banyak gila soalan ni, and aku rasa kenapa korang tak Google je? Okay? Tapi aku faham lah the confusion. Okay? Sebabnya ada banyak tempat yang korang boleh beli Bitcoin dekat Malaysia ni. Contohnya macam Luno, Binance, Huobi, KuCoin, banyak lagi lah tempat. Tapi tempat-tempat ni tak semuanya berlesen dekat Malaysia. Satu-satunya berlesen dalam senarai yang aku bagi tadi adalah Luno. Okay? Luno Malaysia ni dah bertapak, aku tak tahulah, daripada zaman aku Form 6 lagi. And aku dah guna daripada 2017. By the way, video ni bukan disponsor ya. Tapi kalau korang nak beli Bitcoin, aku recommendkan di Luno. Satunya sebab dia berlesen. Dan kedua, kalau korang tak pernah ada account di Luno, korang boleh dapat RM75 percuma kalau kau beli Bitcoin sebanyak RM250. Tapi syaratnya kau kena guna kod aku saja. Sebab certain kod dekat luar sana hanya bagi RM25, RM50. Kod aku akan bagi kau RM75. So, kat situ kau dah profit sebanyak 30% kalau kau beli Bitcoin. Tapi ingat guys, macam biasa, tak kira lah kau invest dalam benda high risk, low risk ke, kau kena buat research sendiri. Jangan kau suka-suka ikut kawan kau. Kawan kau beli Bitcoin, kau beli Bitcoin. Kalau YouTuber beli Bitcoin, kau beli Bitcoin. Jangan ikut, okay? Kau buat research sendiri, lepas tu buat decision sendiri sama ada kau selesa ke tak nak masuk ke dalam Bitcoin. Macam yang aku cakap dalam video yang lepas, kau boleh gunakan 5% daripada portfolio kau untuk invest dalam high risk investment macam Bitcoin ni lah. And aku stand by that lagi, okay? Kau mesti boleh gunakan 5% kau. And kalaulah kau lagi high risk percent, kau boleh stretchkan 5% tu jadi 10% kalau kau nak lagi untung. Tapi itu atas risiko sendiri. Okay, aku rasa tu je lah untuk video kali ni. Aku pun dah berpeluh, okay? Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam ruangan komen di bawah. Kalau kau nak lagi cepat, kau boleh direct DM aku di IG @afham.yusof. And consider juga untuk subscribe aku sebab aku cuba nak capai 50,000 subscriber.
tolong aku. Okay? So, see you when I see you.